Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada AC110-2C akan membincangkan tentang peranan NGO berkaitan dalam aktiviti Kesatuan Nasional. Kajian beberapa NGO utama. Saya Najwa Syamimi binti Zamri bersama dengan rakan-rakan saya. Nama saya Lisa Zari Sofia binti Azizi. Nama saya Nur Aliani Eliana binti Bahari. Nama saya Wan Nur Izzah binti Wan Azlan. NGO merupakan pertubuhan sukarelawan yang tidak mementingkan politik dalam memberi khidmat kepada masyarakat. Ianya ditubuhkan untuk memperjuangkan hak kepentingan awam dan bukan individu maupun komersial. Objektif penubuhan NGO ialah menyediakan peluang pendidikan dan kemahiran, memperkasa ekonomi wanita, membantu dalam pencegahan penyakit, membantu mangsa bencana alam, memperjuangkan hak kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Khidmat NGO boleh dilaksanakan secara bersendirian, kolaborasi dan perkongsian dalam organisasi penderma atau pertubuhan NGO lain. Perpaduan nasional merujuk kepada kesepaduan sosial yang tiada pengasingan individu maupun golongan tertentu. Kesepaduan nasional juga merujuk kepada interaksi dan hubungan baik antara masyarakat. Konsep perpaduan lebih memfokuskan kepada perbezaan budaya antara kaum dan etnik yang berbeza dalam sesebuah negara. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti badan-badan bukan kerajaan NGO di peringkat nasional. Seterusnya, mengkaji latar belakang tujuan penubuhan NGO dan objektif NGO di peringkat nasional. Kajian ini juga turut membincangkan tentang program-program yang dijalankan oleh NGO serta menganalisis kesan-kesan aktiviti yang dilakukan oleh NGO terhadap Kesatuan Nasional. Seterusnya saya akan membincangkan tentang literasi kajian. Amal Palestin ditubuhkan pada akhir tahun 2004. Slogan yang digunakan oleh pertubuhan ini ialah berkhidmat untuk kemanusiaan dan beramal pada Allah. Visi Amal Palestin adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang menjadi sumber rujukan marji'iyah dengan mengambil peranan memberikan pertolongan an-nusrah dan sokongan ad-damu kepada rakyat Palestin untuk memiliki kehidupan yang aman, sejahtera dengan memiliki model institusi yang profesional dan berkualiti yang meraihkan ketulusan, amanah dan kesubuhan jiddiyah. Manakala misi Amal Palestin ditubuhkan untuk menerapkan kesedaran dan keinsafan dalam hati sanubari umat Islam untuk membantu saudara mereka di Palestin. Objektif Amal Palestin ditubuhkan pula untuk memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap isu Amal Palestin, mengumpulkan dana serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat Palestin yang memerlukan. Antaranya, projek pembinaan pusat anak yatim Palestin di Lubnan, bantuan sara hidup anak yatim, bantuan pelajaran pelajar Palestin dan mereka juga berjaya menghantar sukarelawan ke Gaza. Humanitarian Care Malaysia Berhad iaitu MyCare ialah non-profit organisation yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Moto yang digunakan oleh MyCare ialah memupuk kemanusiaan, membuat perbezaan. Visi MyCare ialah bersama-sama memupuk masyarakat ke arah dunia yang prihatin dan aman. Manakala misi MyCare ialah menggalakkan sumber dan kepakaran rakyat Malaysia dan masyarakat global ke arah dunia yang prihatin dan aman. Bantuan kemanusiaan MyCare meliputi keperluan Asia Tenggara, antaranya Myanmar, Filipina, Kemboja, Thailand dan Vietnam, serta negara-negara yang dilanda perang Timur Tengah seperti Palestin, Syria, Lubnan dan Iraq. Antara program yang dijalankan oleh MyCare ialah Tabung Kecemasan Yaman, Misi Kemanusiaan di Afghanistan MyCare 2.0, Gempa Turki Syria, serta MyCare juga turut menyediakan bekalan air bersih, keperluan mesin sejuk, bantuan bekalan makanan dan minuman dan beberapa pungutan derma kepada rakyat yang memerlukan. Nama saya Lisa Zari Sofia binti Azizi dan saya akan membentangkan NGO yang seterusnya iaitu Mercy Malaysia. Mercy Malaysia merupakan singkatan bagi Malaysian Medical Relief Society dan dalam bahasa Melayunya ialah Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia. Mercy Malaysia ditubuhkan pada tahun 1999 apabila Dr. Jamila Mahmud iaitu seorang pakar perbidanan dan ginekologi Malaysia tergerak hati untuk menawarkan perkhidmatan ini. Mercy Malaysia ditubuhkan untuk menyediakan platform untuk rakyat Malaysia bersatu dan memainkan peranan untuk membantu rakyat yang terkorban. Seterusnya saya akan membincangkan tentang visi dan misi Mercy Malaysia.
Mercy Malaysia mempertahankan visinya untuk menjadi cemerlang dalam penyampaian bantuan perubatan dan kemanusiaan kepada semua. Manakala misi Mercy Malaysia ialah non-profit organisation (NPO) yang memberi tumpuan kepada penyediaan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan dan aktiviti pengurangan risiko untuk komuniti yang terdedah dalam kedua-dua situasi krisis dan bukan krisis. Mercy Malaysia menggunakan pendekatan pengurusan risiko bencana menyeluruh dalam kerja yang menggunakan pengurusan risiko bencana kepada semua fasa kitaran pengurusan bencana bermula dari tindak balas kecemasan kepada pemulihan pencegahan dan kesediaan. Terdapat beberapa sumber yang dikutip oleh Mercy Malaysia. Bantuan Mercy Malaysia memfokuskan dalam aspek derma. Mercy Malaysia bergantung semata-mata kepada pembiayaan dan derma daripada organisasi dan individu untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mangsa yang terjejas. Selain itu, kutipan dana juga dilakukan untuk mendapatkan bajet dalam meneruskan kerja kemanusiaan. Terdapat beberapa program dan aktiviti yang dijalankan oleh Mercy. Mercy menjalankan program bantuan kemanusiaan pelarian di Malaysia. Program bantuan kemanusiaan ini merupakan inisiatif perkongsian beban kerajaan Qatar yang menyasarkan bantuan kemanusiaan kepada pelarian dan pemohon suakan yang berdaftar dengan pihak UNHCR di Malaysia susulan daripada kemasukan pelarian Sri Rohingya Myanmar ke Malaysia pada tahun 2017. Seterusnya, program dan aktiviti yang dijalankan oleh My Kasih. My Kasih mengadakan program Empower NCER Akademik di Perak untuk orang asli. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik dan persatuan kehadiran murid orang asli hadir ke sekolah, terutamanya dalam fasa peralihan ke tahun 6 dan sekolah menengah, menerusi kaedah pengajaran tambahan berkesan berdasarkan modul yang disediakan pensyarah dan pakar pendidikan. Pertubuhan Yayasan My Kasih juga bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang berkemampuan dengan memberi keperluan makanan harian, memberi pendidikan kepada kanak-kanak yang kurang berkemampuan supaya mereka dapat menerima ilmu yang berhak mereka terima, dan juga bantuan daripada segi kesihatan supaya orang yang kurang berkemampuan tidak terbeban untuk ke klinik kesihatan untuk memeriksa kesihatan mereka. Seterusnya, program Prihatin Kasih telah dilaksanakan untuk membantu kos hari hidup golongan miskin di bandar. Dengan peruntukan RM100 juta ini, program bantuan barangan dapur dapat disalurkan secara tanpa tunai atau cashless melalui penggunaan MyCard dan akan memanfaatkan 300,000 isi rumah di bandar-bandar utama dan seluruh negara. Kesannya, seramai 100,000 penerima bantuan kebajikan JKM yang berada dalam kelompok miskin bandar layak untuk mendapat manfaat daripada program ini. Assalamualaikum, saya Wan Nur Izzah binti Wan Azlan. Saya akan teruskan dengan perbincangan dan dapatan. Perpaduan nasional. Konsep perpaduan adalah berkaitan proses penyatuan daripada semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi dan politik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dengan pelbagai kebudayaan, agama dan ideologi yang berbeza. Perpaduan juga merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan dan sosial dalam sesebuah unit politik. Kesepaduan nasional merupakan misi yang amat penting kepada sesebuah negara. Dengan melakukan aktiviti kesepaduan nasional inilah akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat. Antaranya memberikan kesan yang positif terhadap pembangunan ekonomi negara, sekaligus dapat membina kesepaduan nasional. Terdapat juga beberapa pertubuhan di peringkat kebangsaan yang berasaskan kesepaduan seperti Amal Palestin, Mercy Malaysia, MyCare dan juga My Kasih. Pertubuhan ini dapat memainkan peranan untuk membaik pulih hubungan dari dalam dan luar negara. Isu Amal Palestin dapat dikaitkan dengan kesepaduan nasional dari pelbagai aspek, terutamanya isu kemanusiaan. Disebabkan isu inilah, Malaysia menjadi lebih aktif dan konsisten dalam membantu umat Islam yang terjejas di Palestin. Hal ini menunjukkan isu kemanusiaan amat penting untuk membentukkan kesepaduan nasional dengan negara lain. Dan dengan isu inilah, kita dapat membantu antara satu sama lain dan merapatkan hubungan silaturahim.
Bermula dari zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman lagi hingga sekarang, Malaysia sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian untuk menangani konflik antara Israel Palestin dan mewujudkan negara Palestin yang berdaulat dan memerdekakan mereka. Amal Palestin sentiasa kehadapan dalam membantu memberikan bantuan kebajikan untuk rakyat Palestin, contohnya dalam mendapatkan bekalan makanan asas dan keperluan pakaian. Akibat dari penderitaan dan kesengsaraan yang ditanggung oleh rakyat Palestin, ia menimbulkan rasa simpati dan keinsafan kepada orang luar, seterutamanya rakyat Malaysia. Disebabkan oleh keprihatinan amal Palestin dengan menyalurkan sumbangan dan menjaga hak kebajikan rakyat Palestin, ia dapat meringankan beban dan meringankan penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Palestin. Amal Palestin sentiasa konsisten dan aktif dalam memperjuangkan isu Palestin ini. Michael, terdapat sebilangan besar masyarakat yang terjejas akibat peperangan mendapat perhatian ramai dan menjadi isu panas dalam kalangan pihak NGO. Michael mengambil peluang ini untuk menganalisis tujuan utama kajian ini, iaitu untuk mengenal pasti adakah peranan NGO dalam meringankan beban mangsa dan pada masa yang sama meneliti bagaimana program sukarelawan ini dapat menyumbang kepada kesepaduan nasional. Michael sering dikatakan seperti sebuah pertubuhan bercirikan Islam, namun hakikatnya sifat organisasi ini tidak bersifat jumud, hanya berada di dalam relung agama. Pendekatan yang diambil oleh Michael yang pertama iaitu masa bencana mempunyai hak untuk hidup dengan bermaruah menerusi bantuan kemanusiaan, dan yang kedua iaitu semua tindakan yang dilakukan seharusnya untuk meringankan penderitaan mangsa. Pendekatan ini memberi kesan yang positif dalam mempamerkan konsep kesepaduan nasional. Sumbangan daripada pelbagai lapisan masyarakat turut melambangkan kesepaduan nasional dalam merasa empati terhadap satu sama lain. Kesan daripada sokongan pihak kerajaan membuktikan bahawa wujudnya jalinan interaksi kerjasama dan kesepaduan nasional dalam isu ini, merancangkan lagi kerja kebajikan sosial ini. Saya Nur Aryani Eliana binti Bahari. Saya akan membentangkan tentang NGO yang ketiga, iaitu Mercy Malaysia. NGO ini ditubuhkan untuk memberi bantuan kemanusiaan dan bantuan khusus perubatan seperti sanitasi air dan program kebersihan kepada masyarakat yang terjejas. Selain itu, Mercy dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan pelbagai NGO lain sama ada tempatan atau antarabangsa untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa yang memerlukan. Hal ini dapat menunjukkan kesepaduan nasional antara masyarakat melalui bantuan yang disalurkan. Mercy memberi impak yang besar kepada masyarakat dalam membentuk kesepaduan nasional kerana masyarakat kini akan lebih peka terhadap persekitaran dan kesusahan yang dihadapi oleh manusia dengan penuh rasa kesedaran dan keinsafan. Mercy Malaysia sangat bertanggungjawab dalam memupuk kesepaduan dan bertolak ansur dalam melakukan pekerjaan. Oleh itu, secara keseluruhannya, Mercy memainkan peranan penting bagi menyemarakkan nilai kemanusiaan dan meningkatkan semangat perpaduan antara masyarakat dan negara serantau. Akhir sekali ialah My Kasih Foundation. Berdasarkan kajian yang kami selidiki, dalam NGO My Kasih saya mendapati bahawa pendidikan merupakan kunci utama dan jalan untuk keluar dari belenggu kemiskinan. NGO My Kasih ditubuhkan untuk meringankan beban dan kos sara hidup golongan yang kurang berkemampuan. Contohnya, masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan secara formal seperti anak-anak yang lain. Terdapat sebilangan besar golongan yang kurang berkemampuan hidup dalam keadaan susah dan tidak mempunyai keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, keuangan dan kesukaran untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Sekiranya tiada perpaduan dalam masyarakat, ini akan menjejaskan sistem pendidikan dalam Malaysia. Seperti yang kita tahu, misi KPM adalah untuk membangunkan pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan juga untuk memperkembangkan potensi individu dan aspirasi negara. Ketidakstabilan kehidupan mereka telah mendapat banyak perhatian dari pihak NGO, terutamanya My Kasih, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, terdapat juga masalah berkaitan dengan perkauman yang menjadi isu serius memandangkan My Kasih ditubuhkan oleh orang Cina.
Oleh itu, organisasi ini memerlukan usaha yang berterusan untuk membentuk kesepaduan nasional agar masalah permusuhan kaum dapat dielakkan. Antara usaha-usaha yang telah diambil oleh Maikasih untuk mengukuhkan lagi hubungan sosial antara kaum di negara kita adalah dengan mengambil berat, bersifat prihatin dengan keadaan masyarakat dan menyumbang kepada masyarakat supaya dapat membentuk kesepaduan nasional. Aktiviti yang dilakukan oleh NGO juga dapat mendidik jiwa kita supaya menjadi orang yang lebih bersyukur dan melahirkan diri yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Akhir sekali, kesimpulan. Dalam kajian yang kami jalankan ini, kami mendapati bahawa nilai kemanusiaan patutlah disemai dalam diri setiap individu tanpa mengenal agama, budaya dan warna kulit. Dengan menubuhkan badan-badan NGO, masyarakat dapat meningkatkan tahap kesedaran diri supaya sentiasa membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Sebagai rakyat negara Malaysia, kita hendaklah menyokong badan NGO di negara kita dalam membantu masyarakat dengan menghulurkan sumbangan. Seterusnya, aktiviti NGO dapat memupuk semangat perpaduan nasional dalam kalangan masyarakat dan antara orang Islam, tidak kira dalam negara atau luar negara. Dalam kajian ini, kami mendapati bahawa NGO memberikan kesan yang positif kepada negara kita negara kerana dapat menjalinkan hubungan yang erat dengan negara luar. Hal ini akan mewujudkan negara yang berdiplomatik. Dengan adanya badan NGO, hal ini dapat memberikan peluang kepada rakyat, terutamanya dalam kalangan remaja, untuk menjadi sukarelawan dan bekerjasama dalam membantu mangsa-mangsa yang terjejas oleh musibah. Selain itu, usaha keras yang dilakukan oleh NGO untuk mencapai perpaduan nasional juga dapat dilihat ketika mereka yang menghulurkan bantuan dalam misi bantuan kemanusiaan, tidak kira di dalam negara atau luar negara. Penubuhan NGO juga dapat memupuk sifat prihatin dalam diri rakyat Malaysia. Walaupun NGO merupakan bukan badan kerajaan, mereka tetap bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaan mereka dan menjadi wakil suara rakyat dalam menyuarakan hak dan bantuan yang mereka perlukan kepada kerajaan. Oleh itu, aktiviti yang dianjurkan oleh NGO menjadi peranan penting dalam menyumbang ke arah perpaduan. Penubuhan NGO juga dapat mencetuskan semangat perjuangan dalam kalangan masyarakat kerana melahirkan masyarakat yang dapat mengolah idea dan pengalaman untuk membantu dan menyumbang kepada negara. Keistimewaan NGO dapat dilihat melalui pencapaian objektifnya ketika bencana alam, politik, ekonomi dan budaya. Walau bagaimanapun, fokus setiap NGO berbeza-beza. Tambahan pula, banyak bantuan yang disalurkan oleh NGO yang berkaitan dengan pendidikan. Akhir sekali, sudah jelaslah bahawa penubuhan NGO dapat membantu dalam mewujudkan kesepaduan nasional. Hasil daripada kesepaduan antara masyarakat ini dapat mewujudkan suasana negara kita yang aman, harmoni dan sejahtera. Oleh itu, kita hendaklah mengambil iktibar daripada kajian ini dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh badan NGO. Sekian, terima kasih.